Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa khabar? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul untuk satu lagi slot sembang santai yang akan membicarakan tajuknya cara mudah dan padu untuk cari maklumat secara online. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama kita bagi menjayakan sesi sembang santai kita pada petang ini. Dan alhamdulillah kita rasa sangat bersyukur kerana petang ini kita akan ditemani oleh seorang panel yang cukup ceria, comel orangnya, iaitu Puan Nur Azira Abdul Razak yang merupakan pustakawan Politeknik Sultan Idris Shah Selangor Darul Ihsan. Apa khabar Puan? Baik, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih Puan kerana sudi menjadi panel kita untuk sesi sembang santai kita pada kali ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan slot sembang santai pada petang ini kepada Puan Nur Azira Abdul Razak untuk membicarakan, untuk berkongsi kepada kita bagaimana untuk mendapat ataupun mencari maklumat yang mudah, tepat melalui online. Silakan Puan. Okey, baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Encik Rizal dan juga JKA sendiri kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit ilmu dan maklumat tentang topik kita petang ni, iaitu cara mudah dan padu mencari maklumat secara atas talian. Okey, baik. Okey, cara mudah nak cari maklumat secara atas talian. Okey, macam tadi saya dah share secara asas, secara basic. Okey, ni yang penting. Ni yang kita nak dengar ni. Ni yang kita nak tahu ni. Macam mana cara mudah dan padu untuk dapat maklumat. Mudah, padu paling penting. Okey, saya share kat sini sebenarnya banyak. Okey, salah satu dia adalah online public access catalog ataupun bahasa mudahnya kita sebut OPAC. Okey. Dan library kita memang kita ada perkhidmatan OPAC yang boleh diakses di luar premis PSIS, tak ada masalah. So nanti saya akan tunjukkan macam mana nak akses OPAC dan apakah kegunaan OPAC dan macam mana dia membantu kita sebagai dalam bidang akademik ni lah. Okey, yang kedua adalah U-Pustaka, adalah satu pangkalan data dibangunkan oleh Kerajaan Malaysia. Daripada Perpustakaan Negara Malaysia. Dan yang ketiga adalah pangkalan data atas talian iaitu Emerald dan IEEE yang telah disubscribe oleh JPPKK. Saya rasa yang ni mungkin pensyarah lebih berminat lah sebab dia sebelum ni bila kita cari jurnal kita tak dapat nak access full text. Kita dapat full text. Okey. So dengan ni kita boleh cari akses dengan lebih mudah, dengan lebih menyeluruh, dengan lebih tepat apa datang dari mana sumbernya. Okey. Baik, kita tak mau buang masa. Saya nak terus. Excited nak tunjuk. Macam mana kita nak cari buku, nak dapat full text. Okey, silakan. Harap line kita okey ya, tak ada gangguan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Setakat ni nampak clear dah ni. Okey, baik. So saya akan okey, saya terus buka. Okey, first saya on saya punya kamera dulu. Nampak kan? Bagus nampak tu. Alright, okey, baik. Saya akan terus tunjuk macam mana kita nak. Okey, harap tak ada masalah. Okey. So far line clear sekarang ni. Okey, di paparan saya sedang buka laman web Politeknik. Ada nampak? Okey, kita nampak web PC sekarang. Okey, baik. Okey, first saya nak tunjuk macam mana kita nak menyemak buku secara atas talian, tak perlu lagi datang ke library. Ini nak semak buku-buku yang ada di library kita? Ya, betul. Di perpustakaan PSIS? Ya, betul. Okey, baik. Okey, baik.
So first kali kepada pelajar, kepada pensyarah, kepada staf politeknik dan juga orang luar, tak ada masalah. Okay, masuk ke laman web Politeknik Sultan Idris Shah. Okay, kita scroll ke bawah. Kalau pelajar, klik di ikon pelajar. Okay, tak apa, saya gunakan ikon pelajar lah ya. Okay. So, kita klik dekat ikon pelajar dan klik di sumber rujukan. Nanti dulu, kita nak tengok mana sumber. Okay, sumber rujukan. Okay. Alright. So klik di sini. Dan okay, di sini okay. So di pautan ini, okay, first ke atas kita adalah OPAC. Okay, OPAC ni Online Public Access Catalog. So kalau kita ke mana-mana library akademik di dalam Malaysia, di overseas sama. Dia memang sistemnya kita panggil OPAC. Dia selaras. Dia satu, maksudnya kalau kita ke library, British Library, kita kata kita nak guna OPAC, yes, dia faham. Sebab satu library, memang ini adalah satu term yang standard lah untuk sistem mencari buku. International lah? Ya, betul. Maksudnya kalau saya nak cari buku di Library Cambridge, boleh cek di situ? Boleh. Oh, wow. Okay. Setiap library akademik biasanya dia ada perkhidmatan OPAC. Kita sebut OPAC, library ni mesti tahu punya. Okay. Okay, so apa fungsi OPAC ni? First, okay, dia memudahkan kita untuk menyemak buku itu ada ataupun tak dekat library. Okay, kalau sebelum ni pensyarah datang ke kaunter tanyakan Azira ada tak buku ni. So saya tak ingat sebab buku kita banyak. Buku kita 30,000 lebih. Okay. Kita masih online ke sekarang? Ya, masih lagi online. Ada. Oh, okay, baik. Okay, saya terus kita klik ke OPAC. Okay. Okay, dan kita type tajuk buku. Contoh, okay, saya type kat sini, kita type Islamic Banking lah. Kita nak cari buku Islamic Banking dan kita search. Puan Azira, kita pause sekejap untuk menghormati azan asar. Okay. Alright. Okay. So bila kita type tajuk, apa-apa tajuk, so contoh so sistem akan menunjukkan buku itu ada ataupun tidak di library dengan dia menyenaraikan buku tersebut lah. So berikutnya, okay, sebelum tu ini adalah OPAC kita, bukan OPAC British Library. Memang OPAC perpustakaan kita. Baik. So bermaksud buku, contoh buku Islamic Banking and Finance, buku ni ada di perpustakaan. Okay, kita tengok status items available for loan, maksudnya buku itu ada dan boleh dipinjam. Boleh dipinjamkan. Kalau not available, buku itu ada tapi sedang dipinjam oleh user lain. Okay. Maknanya selain daripada kita nak pinjam buku, kalau kadang kita nak sediakan bajet untuk tahun depan pembelian buku. Jadi adakah buku yang ada dalam silibus kita ni ada tak kat library? Kita boleh semak melalui OPAC ni? Ya, boleh semak. Jadi kalau buku tu yang kita minta tu tak ada, jadi kita bolehlah beli kan untuk tahun depan. Ya. So pensyarah, pelajar kalau nak semak ataupun nak buat pembelian buku boleh semak melalui OPAC. So type tajuk buku. Kalau tak keluar dekat paparan, bermaksud buku tu memang tak ada langsung di library dan boleh masukkan dalam list untuk perolehan lah. Ya, untuk perolehan. Cuba kita cari IBS, ada tak? IBS. IBS, okey, kita tengok. Ada tak buku ni dekat library? Okey. Okey, dekat paparan ni dia ada keluar. Kalau tak ada tu dia akan keluar perkara buku-buku yang berkaitan lah ke agaknya? Okay. Dia keluar IBS juga tapi penerbit buku. Oh, penerbit buku. Okey. So ini buku-buku mungkin dia akan linkkan juga buku yang mungkin ada kaitan sedikit lah. Okey, baik. Terusnya? Okey. Satu lagi yang kita boleh semak, macam saya cakap tadi, kita boleh semak buku tu ada ataupun tak ada di library. Yang kedua, kita boleh semak di mana lokasi buku tersebut.
So dekat sini call number ni maksudnya lokasi buku. Okey. So, 621.3 maksud buku itu berada di rak yang berlabel 621. Rak di perpustakaan PSIS. Yes. Oh, okey. Dan juga rak di library, di British Library. Kalau sebab buku ini 621 ni adalah standard number untuk buku panduan peraturan IEE ni. Okey. So ini adalah basic macam mana kita nak cari buku menggunakan OPAC. Dia hanya tunjukkan buku saja tapi dia tak tunjuk konten buku tersebut. Okey, dia nak tunjuk ada ke tak ada di library. Okey, baik. Seterusnya saya akan tunjuk macam mana kita nak dapatkan full text buku tersebut. Okey. Okey, baik. So, saya akan terus dengan paparan dekat skrin ni. So, kita tutup dulu yang ini. So, masih lagi di kita punya website PSIS. Tadi kita dah try OPAC. So, kita try pangkalan data Emerald Insight ataupun IEEE. Okey. Okey, untuk makluman semua, JPPKK telah subscribe pangkalan data ni, dan sebelum ni kalau kita searching jurnal ataupun artikel kita tak dapat full text. Kita hanya dapat abstract ataupun kita kena subscribe. So sekarang kita boleh dapatkan secara konten penuh lah. Okey, so kita akan cuba, saya nak cuba IEEE. Okey. Saja IEEE. So link dia pun telah ada dekat web PSIS. Yes, dan tengok kat sini telah pun pastikan ada Jabatan Pendidikan Politeknik kat atas ni. Okey, maksudnya telah di-subscribe. Dan kita masukkan apa-apa topik. Contoh tadi IBS tu stand for apa? Industrial Building System. Industrial Building System. Building System. Building System. SYSTEM. Industrial Building System. Yes, betul. Okey. So, tap saja apa-apa tajuk ataupun apa-apa topik yang kita search. Klik search kat sini. Okey, then dekat paparan ni, macam biasa kita kena gunakan kemahiran literasi maklumat. So kita pilih kita nak apa? Kita nak buku ataupun kita nak jurnal. Okey, so kat sini saya pilih jurnal. Okey. Lepas tu saya nak konten yang di-subscribe sahaja. So saya klik kat sini. Okey, so dia akan cari jurnal yang berkaitan dengan IBS tadi. So memang banyak kat sini. Sumber dia tu memang sah. Memang sah. Sebab semua maklumat jurnal ataupun buku apabila dipublish dekat IEEE ini memang dia sangat mahal. Kadang dihasilkan oleh kumpulan pakar doktorate. Jadi memang kalau kita nak sambung belajar, kalau nak buat research, memang saya suggest guna maklumat daripada IEEE. Okey. Dan contoh kalau kita nakkan full text kan, kita nak baca full text, contoh kat sini, saya ambil salah satu contoh kat sini, contoh, okey, kita nak tengok full text. Okey, klik je PDF. Okey, so dia akan download? Ya, dia akan download. So, dekat paparan, kalau boleh nampak, saya dah dapat buka full text untuk artikel jurnal berkaitan topik tersebut. Okey, ini sah. Memang confirm padu. Betul. So lepas ni boleh guna pakai pangkalan data IEEE. Okey, boleh dalam PMP mungkin boleh diselitkan satu slot kepada pelajar macam mana kita nak dapatkan full text. Okey. Okey, itu kaedah nak cari bahan lah menggunakan OPAC, dan juga yang saya tunjuk contoh tadi IEEE, dan satu lagi Emerald pun sama. Emerald pun ada satu pangkalan data yang disubscribe oleh JPPKK.
Okey, sama saja kita type apa-apa tajuk kat sini. Building construction ke apa-apalah Ya, okey. Building apa? Construction, boleh? Construction, boleh? Construction, okey. Macam biasa kita search. Okey, lepas tu klik dekat sebelah kanan only content I have access. So kita nak yang di subscribe sahaja. Subscribe ni maksudnya apa Puan? Kita beli, kita langgan. Yang JPPKK langgan? Betul, yang dia langgan. Okey. Dan mahal tau, setiap konten ini sangat mahal. Kadang-kadang sehelai artikel tu boleh mencecah mungkin 100 ringgit Malaysia sebab artikel ini dihasilkan oleh pakar dalam satu bidang lah. And bila dia menghasilkan paper dan Emerald Insight ni dia beli paper tersebut. Dia buat duit, dia jual balik kepada pustakawan, kepada library. Kebanyakan library memang kebanyakan library akademik memang dia melanggan pangkalan data ni lah. Salah satu contohnya macam Emerald. Macam tu. Rugilah kalau kita tak guna ni. Rugi kalau tak guna, memang sangat mahal. Dan kita sebenarnya Pustakawan Politeknik kita dah fight beberapa tahun lepas supaya JPPKK dapat melanggan at least salah satu pun tak apa. Sebab dia bukan saja membantu pelajar tapi dia membantu PMP, membantu pensyarah kalau yang nak sambung belajar kan. Ya. So macam biasa nak dapat full text boleh klik dekat PDF. Okey. So itu adalah contoh. Okey, lepas ini boleh anak-anak pelajar, sahabat-sahabat pensyarah dan kami sendiri di library, inilah yang kita akan ajar bagi panduan kepada user untuk dapatkan maklumat online secara mudah. Lagi type dekat Google, lepas tu contoh. Saya nak cari maklumat tentang information literacy. So saya type kat Google kan. Okey. Terlampau banyak maklumat. Nampak kan dekat saya punya paparan? Ya, nampak. Okey, terlampau banyak maklumat. Kita scroll ke bawah, nampak kat bawah ni. Next ni kan? Ya. Terlampau banyak dan saya pun pening. Itu yang kita buang masa tu nak cari, nak buka satu-satu mana yang paling sesuai, mana sumber yang betul. Kadang-kadang yang kita tak perlu pun terjumpa, kita terbuka, tu jadi buang masa kadang-kadang. Dan selepas ini kalau nak cari maklumat akademik, cari menggunakan kita punya laman web Politeknik, klik dekat Emerald ataupun IEEE. Of course kita akan dapat maklumat yang sahih, yang tepat, yang terkini, yang ditulis oleh pakar. Okey. Kita ada 3 tadi kan? Emerald, apa tadi? EEE. Kita ada 2 saja yang di-subscribe. Okey. Baik. Okey, yang satu lagi tu U Pustaka. U Pustaka. Okey, U Pustaka ni adalah pangkalan data dibina oleh Perpustakaan Negara Malaysia. Okey, dia sama, kaedah pencarian dia sama macam yang saya tunjuk tadi, tapi banyak bahan dia bahan dalam bahasa Melayu dan bahan terbitan dalam negara. Okey, cuba kita tengok macam mana rupa dia. Okey, so saya akan klik di pangkalan data U Pustaka. Ada juga, linknya ada di web PSIS. Yes. So ini adalah dia punya paparan. Okey. Dan untuk mendapatkan full text access bahan dalam U Pustaka ni kita kena register lah. Okey. Register dia dekat sini, register, klik kat sini dan sangat mudah. Kita register guna IC saja. So saya akan masukkan saya punya ID sebab saya dah register. Okey. Okey, lepas tu okey. Saya nak kita scroll ke bawah. Okey, dekat sini dekat quick links ni, klik dekat online database. Online database. Okey. So macam biasa kita guna kita punya kemahiran literasi maklumat, kita nak apa? Kita pilih. E-book. E-book. Okey, so kita klik e-books. Okey, e-book.
Lepas tu kita nak, okay, di sebelah kanan kita pilih filter by ni, kita pilih kita pilih open access. Open access. And kita klik submit. So dia akan bagi pangkalan data yang akan memberikan kita full text. Salah satu dia Overdrive, Apps Co-host, Emerald Insight yang kita tengok tadi tu. Ni adalah link-link yang kita boleh gunakan untuk searching juga. Ya, sama. Oh, okey. So, dia banyaklah pangkalan, tapi dia banyak buku-buku umum, manajemen. Okay, so boleh access, boleh. Kaedah dia sama macam yang saya tunjuk IEEE tadi. Okey. Okey, dan yang seterusnya saya nak tunjuk macam mana kita nak baca majalah secara percuma. Okey, majalah. Okey, so masa di paparan yang sama, tadi kita pilih Cik Riza minta e-books kan? Ya. So saya nak pilih e-magazine. Okey. So klik e-magazine. Alright, then kita klik submit. Okey, dia akan bagi pangkalan data yang berkaitan. So saya nak baca majalah, saya nak pilih Zinio. Zinio ni link dia, bukan nama majalah tu Zinio ni adalah pangkalan data yang menghimpunkan semua majalah seluruh dunia. Okey, klik ke Zinio. Okey, klik ke Go to Collection. Okey. So dia akan paparkan majalah dalam negara dan juga majalah overseas. Okay, saya lagi tak nampak gambar majalah. Masih tak nampak Tak nampak, kita nampak Zinio tu lagi tadi. Maksudnya memang kita punya sistem kita sekarang ni mungkin teknikal dia lambat sikit kot. Sebab ni memang dah sampai ke gambar majalah. Okey. Tak apa, kita faham. Tak apa kita faham. Mungkin kita link dekat internet hari ni. Tapi sekurang-kurangnya kita nampak kat situ kat mana link ataupun sumber-sumber yang boleh kita dapatkan untuk kita cari bahan-bahan yang kita perlukan. Bukan hanya pada Google semata-mata. Tak. Okey, dekat paparan nampak tak senarai majalah-majalah? Tak. Kita nampak last tadi Zinio tu je last. Mungkin ada masalah teknikal sebab internet slow ke apa. Tapi dia macam tu lah. Okey, baik. Okey. So lepas ni untuk yang lebih detail, insyaAllah saya boleh secara personal boleh bagi guideline kepada pelajar ataupun pensyarah. Okay. So petang ini lebih kepada basic lah, asas macam mana kita tak apa, kita nak kenalkan dulu. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ni menjadi manfaat saham kita di sana nanti insyaAllah. Jadi itu sekian saja sesi sembang santai kita pada petang ini. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi untuk sesi-sesi yang akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik yang pastinya akan memberikan impact ataupun sesuatu yang terbaik untuk pelajar ataupun warga Politeknik Sultan Idris Shah maupun sesiapa saja yang menonton video ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.